dirahmati Allah di JKIT, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita Pesona di Zahra, Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga, dan hari ini kita kongsikan nama yang ke-61 iaitu Al-Mumit, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mematikan. Okey, sebelum itu kita rujuk dulu surah Al-A'raf ayat 34. Surah Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Bagi setiap umat itu ada ajalnya, dan apabila datang ajal mereka tidak dicepatkan sesaat dan tidak dilambatkan walau sesaat, dan tidak dicepatkan walau sesaat. Jadi maknanya setiap orang ni dia ada masa dia, ada tempoh dia, sampai masa dia tak cepat sesaat, tak lambat sesaat, kan? Jadi maknanya kita sementara ni kan kita tengah maknanya coronavirus, kan? Maknanya kisah mengenai banyak sakit penyakit. So jadi sebagai sunnatullah dia kita kena jagalah, sebab ni dikategorikan kalau dalam Islam macam wabak, kan? So jadi kalau dalam hadis Nabi SAW, kalau ada wabak tu kita kena jaga. Kita tak boleh nak masuk kawasan wabak, dan kalau dah kawasan situ kita tak boleh nak senang-senang untuk keluar, kan? Takut merebakkan wabak tu. Tapi saya tertarik sangat dengan ayat Quran, ayat surah Ali Imran ayat 185. Surah Ali Imran ayat 145. Surah Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu Wa Taala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah seseorang itu mati melainkan dengan izin Allah. Telah ditetapkan ditetapkan dalam kitab yang telah tertulis. Ayat Quran ni surah Al-Imran Allah sebut sebagai sunatullah dia, kita kena jaga, kan? Kita kena jaga, kita kena pelihara, jangan duduk di maknanya tempat-tempat awam yang mungkin maknanya mendedahkan kita dan sebagainya. Mainkan tanggungjawab kita pada kesihatan kita lah. Tanggungjawab pada kesihatan kita sebagai sunatullah dia. Tapi satu benda jangan sampai dia menyebabkan kita takut, sebab Allah SWT sebut dalam surah Al-Imran ayat 45 ni, bahawa ajal adalah la tamuta illa biiznillah. Kita tak mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini meredakan kita punya paranoid kan? Saya tengok senarai WHO, kan, kes kematian hari-hari, banyak denggi antara yang paling tinggi, boleh kata hari-hari ada, kan? Begitu juga dengan apa benda yang lagi, kan, yang penyakit-penyakit yang lain, accident, sakit jantung, kan, HIV pun banyak. HIV juga antara hari-hari, mana lebih tinggi daripada corona ni sendiri. Tapi kita jaga semaksimal mungkin. Cuma ni maksudnya kita kena faham sudut tauhidnya, bahawa semaksimal mungkin kita jaga, tapi jangan sampai kita takut. Sebab apa? Sebab kematian dan hidup itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jaga semaksimal mungkin. Okey. So kita bicara mengenai Allah Al-Mumit. Allah sebut fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jaga bila sampai ajal seorang tidak dicepatkan sesaat dan tidak dilambat kalau sesaat. Okey. Soalannya, kalaulah ajal itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ada doa minta panjang umur? Nampak macam kontradik ke? Kan nampak macam soalan macam kontradik. Jadi maknanya kalau andai kata ada ajal tu telah ditetapkan sampai masa kita memang habis, kan, kenapa ada doa minta panjang umur? Okey. Jadi kita minta panjang umur tu dengan sebenarnya adalah minta 3 perkara. Ya, kita kata ya Allah panjangkan umur aku ya Allah, kan, nak ada iman dan sebagainya. 3 perkara. Yang pertama adalah umur badan itu sendiri. Umur badan kita ni telah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni adalah satu tempat ditulis segala takdir-takdir kita. Dan para malaikat ini dia bertindak dan bertugas dengan apa yang ada pada Lauh Mahfuz. Contoh katakan hari ni, kan, malaikat rezeki, dia kata hari ni rezeki kita nasi lemak contohnya. Kan macam mana pun rezeki kita nasi lemak.
Sebab dia tulis lauh mahfuz. Jadi malaikat rezeki itu dia bekerja bertugas di atas lauh mahfuz. Begitu juga dengan malaikat ajal. Malaikat ajal ni, malaikat maut, dia bekerja di atas lauh mahfuz. Hari ini orang ni meninggal sebabnya ini. Tempatnya di mana. Tak cepat sesaat dan juga tidak lambat sesaat. Okey. Tetapi di atas lauh mahfuz itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh untuk maknanya memanjangkan umur seseorang lebih daripada apa yang malaikat tahu daripada lauh mahfuz tu. Sebab yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita digalakkan untuk berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai lauh mahfuz, yang mempunyai takdir kita ni. Malaikat bergerak dengan apa yang tertulis. Contoh dalam kitab Durratun Nasin ada kisah bagaimana malaikat Israel alaihissalam datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi malaikat Israel ni dia maknanya baik dengan Nabi Daud dan dia akan ziarah. Malaikat ni kalau kita tengok Nabi Ibrahim, malaikat pernah datang kat dia, kan? Nabi kita Muhammad SAW juga malaikat Jibril sudah datang dan berkomunikasi dengan Nabi. Jadi malaikat Israel ni dia baik dengan Nabi Daud AS dan dia selalu setahun sekali dia akan ziarah Nabi Daud AS. Jadi apabila dia ziarah dalam bentuk manusia. Jadi apabila masuk ke rumah, khadam ataupun macam sekarang ni pembantu lah Nabi Daud, biasalah dia akan menghidangkan makanan sebagai tetamu. Tapi malaikat tak makan. Tetapi sebagai adab ni dia akan hidangkan. Satu hari, satu orang khadam Nabi Daud alaihissalam yang sangat Nabi Daud sayang, di mana tak sampai hidangan, malaikat Israel pandang tepat kat muka dia. Jadi dia pun lepas hidang semua, Nabi Daud tanya malaikat Israel, kenapa kau memandang dengan begitu maknanya tajam sekali? Dia kata, ini dalam senarai aku lagi seminggu nak meninggal ni. Dalam senarai aku ni. Hadam ni kan. Nabi Daud sedih lah. Jadi selepas malaikat Israel dah berlalu, dia pun meraih sangat dia punya khadam dengan balik ni kok ni ambil lah, mungkin ada bonus ke gaji ke, maknanya balik tapi tak beritahu. Tak beritahu. Mana pergi lah. Layanan yang baik lah. Mana yang baik sangat. Okay, berlalu belum masa setahun. Tahun depannya malaikat Israel datang lagi. Malaikat Israel datang, kemudian khadam ni macam biasa sama menghidangkan makanan dan malaikat Nabi Daud malaikat Israel tidak makan. Teman-teman sebagai adab tetamu dihidangkan. Jadi mana mereka berbual, Nabi Daud teringat, wahai Israel, tahun lepas kau datang dan kau melihat dengan wajah yang tajam, kau kata lagi seminggu nak meninggal. Ni kenapa sampai setahun lagi ni? Apa kata Nabi Daud alaihissalam? Aku tak tahu, tapi dia tu ketika balik, dia mungkin dapat benda lebihan. Kan Nabi Daud kan maknanya bagi lebih sebab dah tahu lagi tak lama lagi kan. Dia banyak bersedekah dan dia berdoa untuk dipanjangkan umur dia. Ketika bersedekah tu. Dan dalam hadis Nabi SAW ada menyebut bahawa la yaruddul qada illa doa. Tidak ada benda yang boleh maknanya merubah qada itu melainkan dengan doa. Mana kita minta direct pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doanya itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panjangkan umurnya sehingga 7 tahun lagi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya malaikat bergerak dengan lauh mahfuz. Tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih maha menguasai, maha mengetahui dan sebagainya. Maksudnya itulah. Jadi sebab tu kita kena minta. Kenapa walaupun ada ajal, Allah Al-Mumit, Allah mematikan, kita disuruh minta doa panjang umur. Pertamanya umur badan kita. Jadi selalulah doa. Jadi kita kata, dah tak ajal, apa nak doa. Kita tak tahu. Malaikat bekerja dengan apa yang ditulis. Tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih maha mengetahui. Okey. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, kita minta panjang umur, kita minta panjang umur tu maksudnya umur amalan kita. Umur amalan. Ada orang umur badan kita itu kan? Umur badan. Ada orang yang umur badannya tidak ditambah, tapi Allah rezekikan dia untuk buat sesuatu amalan yang kekal pahalanya. Contoh dia katakan umur dia 70 tahun. Memang fix 70 tahun umur. Rezekikan dia untuk membuat amalan yang kekal pahala. Antaranya adalah wakaf contohnya. Wakaf masjid, wakaf madrasah. Jadi maknanya apabila dia meninggal umur 70 tahun juga, mana umur badannya sama 70 tahun. Kan? Tapi umur amalan dia, tanah wakaf atau wakaf masjid, wakaf madrasah yang dibuat, selagi mana
terus digunakan selagi itu pahala masuk dekat kubur dia, macam dia tetap beramal. Masya Allah. Ratusan tahun kadang-kadang kan masjid. Kalau kan ada buat masjid tu digunakan tu 500 tahun, macam umurnya 500 tahun. Macam umur 500 tahun. Jadi maknanya kita minta Allah panjang umur. Pertama umur badan, yang kedua umur amalan. Yang kita tak tahu, kadang-kadang Allah bagi kita, maknanya umur badan kita macam tu saja, tak ditambah. Tetap seperti mana Lauh Mahfuz dan malaikat Israel bekerja seperti mana Lauh Mahfuz. Tapi Allah rezekikan dengan umur amalan kita panjang. Jadi dalam hadis Nabi SAW Nabi sebut, mati anak Adam terputus amalannya kecuali 3, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan juga anak soleh yang mendoakan. Anaknya terus mendoakan dia, terus macam dia hidup, macam dia buat beramal, sekalipun umur badannya tak panjang. Dan yang ketiganya, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur. Kenapa? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur tu maksudnya apa? Allah bagi kualiti pada umur kita tu. Katakan umur tadi kan, kata umurnya 70 tahun katakan. Tapi 70 tu sehat, baik, boleh beramal, kualiti umurnya ada. Berkat umur tu ada. Kan? Ada orang yang umurnya 70 tahun, tapi 50 tahun dah tak boleh buat apa-apa. Duduk, kena sakit, stroke contoh kan. Maknanya itu bahagian masing-masing. Alhamdulillah, banyak juga kebaikan Allah bagi. Sifir amalan ini mudah aja Ustaz. 8 rakaat ke 20 rakaat bagus Ustaz. Sifir amalan ini lagi banyak lagi bagus. Kan? Lagi banyak lagi ikhlas lagi bagus. Lagi banyak lagi khusyuk lagi bagus. Maksudnya sifir amalan ini lagi banyak lagi bagus ah. Yang lagi. Okey. So 20 ke 8. Mampu 20 lah. Tak mampu 20 kita buat 18 kan. Okey. 8. Okey. Okey, so jadi maknanya Allah SWT kita minta, Allah kata bila ajal seorang itu datang, tidak dicepatkan sesaat dan tidak dilambatkan oleh sesaat. Yang kita nak, ya kenapa ada doa panjang umur? Sebenarnya kita minta je panjang umur. Allah akan kurniakan satu antara 3. Sama ada memang panjang umur badan kita sungguh, ataupun Allah panjangkan umur amalan kita, ataupun ketiga Allah kurniakan kualiti pada umur kita tu. Umur kita tu barakah. Maknanya banyak benda-benda kebaikan dipenuhi kan. Berapa ramai kan di JKIT, ibu ayah saya sekalian kan, orang-orang baik kalau kita tengok meninggal tu memang habis umur. Tak sakit, tak apa, amalannya bagus, alhamdulillah. Baru lepas main subuh pagi tadi sama-sama meninggal. Saya pernah depan mata saya pergi umrah kan. Depan mata saya tau, depan Kaabah, orang Malaysia kan meninggal selepas solat asar. Habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah habis doa apa semua, tombang depan mata saya. Saya menyaksikan kan. Maknanya bagaimana orang meninggal selepas solat. Maknanya sehat-sehat, pergi umrah bagus, alhamdulillah, semua okey. Dah habis masa, habislah. Tapi dia tidak, maknanya penuh dengan barakah umurnya itu, boleh buat benda-benda kebaikan. Jadi walaupun ajal telah ditentukan, terus doa panjang umur. Satu antara 3 Allah akan bagi kalau kita rajin untuk berdoa. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah.
Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran menerusi perkongsian dalam Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di Konti IKIM untuk perkongsian tajuk kita hari ini Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Mumit, Allah yang mematikan. Ustaz kan tadi Ustaz kongsikan awalan tadi kita kena selalu berdoa untuk dipanjangkan umur. Memanglah mati tu tak dilambatkan sesaat, tak dilambatkan dan tak dicepatkan sesaat pun Ustaz kan. Tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur badan kita, Allah panjangkan umur amalan ataupun Allah panjangkan umur yang berkualiti Allah berikan pada kita insya-Allah. Kita sambung lagi Ustaz, silakan. Okey, so jadi kita mana kongsikan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mumit, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mematikan. Okey, dan kita minta panjang umur sebab apa? Bukan saja umur badan tu, tapi mudah-mudahan Allah kurniakan juga, maknanya satu antara tiga. Minta panjang umur badan, umur amalan atau umur kualiti pada umur kita tu. Okey, so kita fokus pada rumah tangga. Okey, rumah tangga ada masa sakit juga. Okey, rumah. Sebab tu kalau ikut hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut, Nabi kata apa? Bacalah Al-Quran di rumah kamu. Mana hidupkanlah, sembayangkanlah, hidupkan rumah tangga. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Mati, tak hidup. Nabi pernah mengumpamakan bahawa rumah itu macam kubur. Ada rumah yang mati, macamnya maknanya tidak berfungsi rumah itu kan. Tak ada cahaya. Tak ada kehidupan, tak ada cahaya kan. Asalnya maknanya rumah ni macam kita nak bayangkan macam makhluk juga kan. Okey. Dia mula-mula ada segar, kemudian mungkin sakit. Dan kalau sakit kena makan ubat, kena check hospital juga Kena ada terapi juga. Kena ada terapi juga. Kadang-kadang sembuh, kena sakit lagi. Kadang sembuh sakit lagi. Penyakit berulang. Kadang-kadang dia sakit tapi tak mati-mati. Ada kadang sakit sekejap mati. Ada kadang sakit akhirnya mati. Ada juga. Okey. So rumah tangga macam tu juga. So hari ni kita nak kongsikan apa benda yang simptom yang penting sangat untuk kita tahu rumah tangga kita tengah mati sebelum mati kan. Kematian apa yang paling kita takut dalam rumah tangga kita Maksudnya sebelum rumah tangga tu mati, ada benda-benda itu ada benda mati dulu Okey, yang pertamanya apa? Yang pertamanya kepekaan ataupun awareness dipanggil. Kesedaran dalam rumah tangga tu. Rumah tangga perlukan kesedaran Kesedaran apa? Kesedaran sedar isteri tu berbeza dengan suami.
sedar suami berbeza dengan isteri. Saya selalu kongsikan kepada kita semua, antara yang penting kita kena faham sangat, jangan berhenti mengenal. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran perkara ini, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan. Kenal. Okey, kita tanya kan, kenal tak isi awak, suami awak? Kenal. 95% kata kenal. 5% lagi saya tak kenal lah. Ada. Kita dapat tu. 5% memang declare, saya memang tak kenal lah suami saya macam mana. Isteri saya pun saya tak kenal. Pening lah. Dia malah nak fikir pun. Tapi 95% kata kenal. Tapi hanya 15% saja betul-betul kenal. Oh, Masya Allah. Kan? So ini maknanya kenal di sini, kenal bukan yang okey dia suka makan ikan, dia suka makan nasi lemak, dia suka makan sambal belacan, bukan itu. Kenal di sini kenal apa perbezaan rohani, perbezaan dalaman. Sebagai contoh, saya selalu tekankan dalam Pusat Zahra ni, ada orang jenisnya sayangnya adalah mikro. Sayang mikro, dan ada orang jenis sayangnya makro. Besar. Sayang jenis besar. Ada orang jenis sayang tu adalah kecil. Ada orang sayang mikro. Sayang mikro ni macam mana? Sayang adalah cakap love you setiap pagi, pegang tangan, dan kebersamaan, cuci lantai pun sama-sama, basuh pinggan sama-sama, sidai kain sama-sama. Maknanya sayangnya adalah mikro. Baju pergi mai keluar, baju memang sama je. Tak boleh berbeza-beza. Ya, di kebersamaan tu. Ada orang sayang adalah makro. Makro ni maknanya besar. Saya sediakan rumah, saya sediakan kereta. Saya tak perlu cakap saya sayang kat awak pun. Inilah tanda sayang saya. Kena faham. Maknanya Kena kena faham faham sendiri sendiri. lah. Ini tanda sayang saya. Tak, sayang apa? Tak pernah cakap sayang kat saya. Dan dia tanya, kan, isteri mendesak benda-benda mikro. Suami bosannya, takkan hari-hari nak cakap kan. Saya dah bersediakan ini apa semua. Maknanya dia akan bertengkar pada benda-benda yang begini. Benda kecil. Benda-benda kecil-kecil macam ini. Perasaan. Okey. Ada orang yang peribadi dia type 1. Type 1 ni maknanya detail. Perfectionist. Perfectionist. Maknanya detail, kemas apa semua. Isteri ataupun suami type 2. Type 2 ni agak lebih sembarang sikit lah. Type 1 ni kalau jenis pegang ubat gigi tu daripada bawah. Type 2 ni jenis janji keluar. Janji keluar kan. Ada orang bergaduh antara type 1 dan type 2 tau. Bergaduh sebab type 1 type 2. Abang ni apa lagi? Suami type 2 kan, buka kain pagi-pagi macam gula sawa tau. So, melengkar macam tu kan. Isteri kata, aduh, aku ingat anak aku kecil je, suami pun kena urus kan. Ada orang bergaduh sebab type 1 type 2 kan. Benda ni kena kenal. So kalau kita tak cuba kenal dan kita saling salah, itu tanda rumah tangga kita dalam sakit, simptom yang menuju ke arah mungkin mati, ataupun mungkin akan mati, atau mungkin sakit tak mati. Kronik. Kronik kan. Penyakit kronik tapi alhamdulillah, maknanya berjalan juga kan. Hidup juga. Itu yang pertama. Jadi Bibi kata saya, mengenal, jangan pernah berhenti mengenal. Betul. Jangan pernah berhenti mengenal. Saya dan khusus saya pernah satu orang umur 70 lebih. Alhamdulillah. Datang suami isteri kan. Ustaz, saya kan sebenarnya datang ni, saya nak kenal isteri saya nak kenal suami saya. Bagus tuan. Maksudnya
Ini bergaduh benda-benda yang sebenarnya boleh diselesaikan dengan cuba kefahaman saja. Suami aku jenis memang jenis macam ni. Apa kita nak expect lebih pada dia? Ada orang memang dia susah nak ekspresi. Muka dia stone. Muka dia macam malam naik Batu. bepot kan. Isteri pula jenis enthusiastic kan. Teruja semua Oh, benda. semua nak cakap semua persoalan. Suami diam. Abang ni tak dengar ke? Dengarlah ni. Habis tu macam senyap je kan. Saya setengah dengar lah ni. Sebab tu dah saya senyap. Kalau saya cakap macam mana saya nak dengar? Bergaduh benda-benda yang macam itu. Ada orang bergaduh besar tau sebab benda-benda yang macam ni. Jadi mana kenal suami aku tu memang dia introvert, dia ni extrovert. Memang cakap banyak kan. Kadang-kadang isteri aku ni memang dia cakap popet kan. Ada yang suami aku ni jadi memang mulut dia lebih laju daripada otak. Maaf saya sebut mana mulut dia dulu dulu marah dulu kan, baru dia fikir kesian bini aku. Kenapa aku buat macam Kenapa tu? aku buat macam tu? Ada orang jenis macam ini tau. Dia jenis cakap dulu baru fikir. Kan? Ada orang macam tu. Dia marah dulu baru fikir. Dia akan marah dulu baru fikir, tak patutlah aku. Minta maaf awak nak apa tadi? Baru cakap. Kan? Setelah dah berair mata semua baru nak tanya kenapa. Tapi ada orang kita panggil orang ni ada respon spontan. Yep. Ada orang jenis respon spontan. Ini benda nak kena kenal. Sebab kalau tak kenal, kita akan penat. Cuba kenal dan kenal. Okey. Itu yang pertamanya. Okey. Yang keduanya adalah redha Allah. Itu mana ihsan. Kita melepaskan hak kita. Kita bagi isteri kita duit banyak ni, tapi kita bagi lebih, mana kita lepaskan hak kita. Sekarang apa? Kerana nak cari redha Allah Subhanahu taala. Okey, isteri tanggungjawab dia sekian, tapi isteri bagi lebih lagi. Itu ihsan. Ihsan tu apa? Aku bagi lebih, aku lepaskan hak aku ni untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tanggungjawab, ada ihsan. Tapi kalau dalam bab tanggungjawab kita sudah hilang, maknanya perasan tanggungjawab boleh ditunaikan, itu start bermulanya sakit sikit. Tak diubat. Jadi kena ingatkan, kena tegur, kena maknanya selalu saling mengingati. Rumah tangga ni kan sama macam konsep kehidupan juga. Dalam Quran Allah sebut kan, innal insana lafi khusr, manusia dan kerugian illal ladzina amanu wa amilus solat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesan ke arah kebaikan, berpesan-pesan ke arah kesabaran. Maksudnya kena pesan-pesan. Kalau tak, takut lupa, kena selalu pesan. Tapi Ustaz, sepatah saya kata, 10 patah dia jawab Ustaz. Macam mana Ustaz? Apa pandangan Ustaz? Saya pernah orang tanya macam ini. Saya jawab, bang, abang kena terus tegur sampailah sama ada abang meninggal atau isteri abang meninggal. Macam tu Ustaz? Macam tu lah. Tegur, jangan berhenti menegur. Kadang kita jadi malas. Malas nak tegur. Tegur je gaduh. Asal gaduh je tegur. Jadi dia malas. Dia bermula dengan malas sampai nanti hilang rasa untuk tanggungjawab tu. Rasa nak tegur tu dah tak nak. Dah tak nak tegur. Itu yang bahaya dia. Okey, yang ketiga
Keluarga Al-Mumit, Allah yang mematikan. Untuk anda rakan pendengar yang sedang dengar di Facebook IKIM FM saat ini, tekan butang share. Semoga lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Hidup dalam rumah tangga kena ada perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Ustaz, yang pertama kena ada kesedaran, yang kedua kena ada tanggungjawab dan juga ihsan. Seterusnya Ustaz? Okey, yang ketiganya adalah sayang. Sayang. Okey, sayang ni benda dalam hati. Dan benda ni kena pupuk, dia kena cetuskan sebab-sebab untuk sayang. Kan? Maknanya dululah sebelum kita nak kahwin dengan isteri kita, dia ada sebab-sebab. Dia tak ada tiba-tiba, walaupun wujudnya pandangan cinta pandang pertama, tapi dia tak ada sebab. Benda tu dah ada lama kat kita. Contohnya, nak sangat cari orang yang ada lesung gagak kan. Besar sikit daripada pipit. Besar sikit daripada pipit. Besar sikit daripada pipit. Mana kita dah ada dah sebenarnya benda tu. Benda apa tu dah ada dah. Jumpa tiba-tiba. Jadi kan terus walaupun orang kata cinta pandang pertama atau sayang pandang pertama tu dia memang wujud, tapi sebab benda tu ada kat dalam diri kita dah. Jadi dalam rumah tangga, sayang ni dia kena pupuk. Pupuk sayang ni bermula daripada dalam. Jadi apabila kita sebut pupuk sayang daripada dalam, apa benda yang ada kat dalam? Yang ada kat dalam perasaan, yang ada kat dalam emosi, yang ada kat dalam adalah ilmu. Kan? Jadi maknanya untuk pupuk sayang, pupuk ilmu, pupuk emosi. Dia tak ada tiba-tiba awak sayang saya tak, awak sayang saya tak. Maknanya okey, kalau emosi hari-hari bergaduh macam ilmu rumah tangga. Yep. Kadang-kadang kita kata, Ustaz, isteri saya Ustaz pergi masjid hari-hari Ustaz, kuliah duha Ustaz. Kan? Tapi perangai macam tu juga, baran-baran dia Ustaz. Jangan salahkan kelas. Okay? Kelas sudah bagus lah tu. Kelas tu bagus. Dia pergi Quran, dia pergi kelas duha tu, kelas tajwid bacaan Quran. Dan kita tengok bacaan Quran dia makin meningkat. Dia punya ain lagi tepat kan. Tu wah, baru sedap lah. Ain dia macam orang Arab lah kan. Maksudnya sedap. Sebab apa? Hari-hari latih ain. Kan? Maksudnya hari-hari latih. Bacaan Quran dia meningkat. Tapi untuk meningkatkan kefahaman rumah tangga, kena dengar kuliah rumah tangga. Ilmu tu luas. Tapi jangan salahkan kuliah. Ustaz, suami saya Ustaz hari-hari pergi kuliah maghrib. Dia perangai sama panah barang macam tu juga. Sebab dia pergi kuliah maghrib yang tak ada modul. Kuliah maghrib kan dalam masjid-masjid, ceramah tu umum. Kejap-kejap cerita ni, kejap-kejap cerita ni. Esok ustaz lain cerita ni. Mana tak betul-betul. Kena cari ilmu rumah tangga. Beli buku. Dekat YouTube. Banyak YouTube maknanya khas untuk rumah tangga. Dengar benda itu. Dengar pesona di Zahra. Ada apa pesona di Zahra? Kan? Maknanya follow IG. Apa nama? FB IKIM FM. FB IKIM FM. Maknanya kan ada fokus. Kalau kita nak meningkatkan ibadah, dengar tahsin ibadah. Tahsin Kan? ibadah. Kalau apa nama, ni salahkan kelas kan. Saya hari-hari pergi kuliah duha. Kuliah duha lah, kuliah zuhur lah. Tapi perangai macam tu juga. Marah ke kelas. Jangan marah kelas. Marah kita, kenapa kita tak hantar. Tak hantar. Hantar pada kelas yang tepat seperti mana apa yang kita nak bagi kita tu. Rakamkan pesona Zahra ni, dengarkan dekat kereta, dekat suami kita, dekat isteri kita, buat minta dia tolong ulas. Saya tak faham lah apa kata Ustaz Muhammad dengan DJ Kak Yati ni kan. Cuba bang ulas sikit boleh tak bang?
Apa yang ihsan tadi abang? Apa ihsan tu abang? Suruh diulas Bagi sikit. lebih macam mana tu? Bagi lebih saya tak faham abang kan. Okey. So jadi itu. Ayah bimbang kat tuan-tuan sekalian 3 benda tanggungjawab, maknanya awareness, kesedaran, tanggungjawab dan juga sayang. Benda ni sangat penting dalam rumah tangga, dan Allah Al-Mumit, Allah mematikan. Allah Maha berkuasa. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita juga sebab-sebab macam nak jaga kehidupan ini. Salah satunya adalah rumah tangga kita. Banyak orang yang hari ini rumah tangganya sakit tapi tidak diubat. Macam badan kalau sakit kena pergi ubat, kan? Ada orang yang hari ini rumah tangganya meninggal. Ada meninggal, ada dia punya hak-hak yang perlu ditunaikan. Kalau meninggal ada harta pusaka, kan? Ini kalau rumah tangga meninggal, dia ada pembahagian khadanah, penjagaan anak, ada harta sepencarian, ada bab nafkah tertunggak, kan? Maknanya ada pembahagian-pembahagian. Ada edahnya. Ada edah dia, ada nafkah edah, ada dia panggil mut'ah, sagu hati perceraian dan sebagainya. So jadi maknanya ada tanggungjawab. Jadi orang meninggal ada dia punya cara dia. Rumah tangga ada SOP dia. Orang sakit pergi hospital, kan? Maknanya babak corona sekarang ni kan. Ada sakit pergi cek hospital. Sebut itu yang kita nak. Bukan perkataan tu semata-mata. Barokah itu sebenarnya. Barokah ini yang mengubat kita ni. Yang membuatkan kita boleh bergerak tu sebab barokah tu. Kan? Okey, wallahu a'lam. Masya-Allah. Tu kadang-kadang pentingnya ada kita menua-nuakan orang-orang tua, minta pandangan Ustaz kan kadang-kadang masya-Allah. Dan kita ada soalan sikit daripada rakan-rakan pendengar kita nak raikan Ustaz, antaranya kita ada sahabat kita di WhatsApp Wikimi tanya Ustaz, bagaimana dengan suami selama hari ni macam dah faham dah berkahwin dalam 22 tahun, tiba-tiba kebelakangan ini nampak macam perubahan sedikit. Adakah saya dah mula tak faham dia atau macam mana sebenarnya Ustaz? Okey. Manusia ni dia akan ada satu masa, terutama 20 tahun kan, dia start explore benda yang tak biasa dalam diri dia. Okey, dah 20 tahun kan dia start explore. Kan, start explore. Dulu memang balik awal duduk rumah kan. Bila mungkin gaji dah naik apa semua, dia start explore. Sedap juga lepak dengan kawan-kawan ni kan. Dah start balik lambat. Mana dia start explore. Jadi ketika banyak orang tersesat dalam diri dia sendiri ketika dia explore diri dia. Benda semua akan rasa, semua orang akan lalui. Kalau dalam term psikologi bahasa Inggeris sebut midlife transition, midlife celebration, ada kata midlife crisis. Kalau dalam bahasa Arab panggil hijrah. Orang mula berhijrah. Ada orang dulu memang kaki berempit apa semua, dia explore. Sedap juga duduk masjid jadi orang masjid. Ada orang kadang duduk masjid, explore jadi berempit. Ada juga Terbalik. ada terbalik, ada. Maknanya bila dia explore, maknanya kalau suami kita rasa dia berubah, dia sedang explore tu. Jadi maknanya waktu dia explore tu kena tolong ingatkan dan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ingat perkataan kita yang merubah orang, tak Satu hari Nabi SAW berasa sedih sangat. Sebab apa? Pakciknya Abu Talib pun tak bersama. Pertama, kita tidak pernah rasa penat untuk menegur. Yang kedua, kita takkan rasa tension untuk menegur. Malah aku cakap berbuih-buih mulut kan dengar pun. Berbuih-buih mulut kan dengar. Sebab kita rasa kita yang nak berubah dia. Selain daripada kita menegur, angkat tangan, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Wallahualam. Adakah sama juga macam sahabat kita Mas Nida daripada Batu Gajah Ustaz, dia kata macam mana cara nak menegur pasangan yang cara terbaik agar hatinya tak terluka Ustaz dengan teguran kita? Okey, saya pernah kongsikan dekat Radio IKIM ni. Waktu tu kita ada telefon live kan.
Okey. Saya cadangkan pada dia buat solat. Okey, solat minta hajat Solat sunat mutlak tapi minta hajat. Bahasa orang untuk tu guru kita senang sebut solat hajat lah. Sebab ada orang cakap malam solat hajat. Ada solat minta hajat sebenarnya. Solat mutlak atau minta hajat. Solat hajat lah kan. Okey, fokus minta satu benda je. Minta dua benda, minta dua benda je. Iaitu, ya Allah, solat aku minta pertama sekali biar aku ada kekuatan nak cakap. Yang keduanya, biar aku cakap suami nak dengar. Okey. Cuba buat 40 kali solat atau 40 hari. Kalau kita sebagai orang perempuan kadang-kadang tak ada uzur kan. Maknanya Tak boleh 40 tak hari boleh straight 40 kan. hari straight. Mungkin lepas tu ataupun 40 kali. Kemudian barulah bercakap dengan suami. Minta dua benda. Fokus dua benda je. Allah, aku minta dua benda je. Pertama, aku diberi kekuatan untuk bercakap. Yang keduanya, diberi supaya suami itu senang nak dengar. Saya pernah dulu kita personal di Zahra ni, kita pernah kongsikan benda ni. Lepas beberapa minggu, orang yang sama telefon tau. Telefon balik, Ustaz, saya tak pernah dalam hidup saya, suami saya menangis saya cakap. Suami dia jenis yang jenis baking kan. Last man standing kan. Suami jenis macam tu. Kali Ustaz memang tak dua benda ni. Saya bercakap, isteri saya ikut. Sebelum ni Ustaz, sepatah saya kata 10 patah dia jawab Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa bang? Ibu-ibu, kakak-kakak. Sebab kita tidak merubah suami kita. Tak boleh. Allah yang merubah. Kita usaha saja cakap. Kalau kita faham benda ni, kita takkan tension. Malah aku cakap berbual-bual tak ikut. Memanglah bukan kita nak ubah. Allah yang ubah dia. Kita cuma sampaikan. Dan kita jangan lupa untuk bertawakal dan kita kaitkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hamba yang lemah, ya Allah. Bagilah aku bercakap tu suami nak dengar, dan juga aku ada kekuatan nak cakap. Ada kadang kita tak ada kekuatan nak cakap. Kita nampak je benda tu tapi tak pernah tegur. Tak ada kekuatan nak tahu. cakap. Minta kepada Allah, tu Allah beri kekuatan. Betul. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Maknanya minta kekuatan untuk kita boleh bercakap. Dan yang kedua adalah mudah-mudahan Allah berikan dia Nak dengar apa nak yang dengar kita cakap apa tu. yang kita cakap. Istiqomah Ustaz ya. 40. Istiqamah. Benda ni dah pernah kita kongsikan dan ada testimoni dia pun. Testimoni iman nama dia. Testimoni iman. Okey, siapa yang dengar pada hari ni, cuba buat, nanti kemudian beberapa ketika komen balik. Ustaz, betul Ustaz. Mana komen balik. So kita boleh kongsikan kat kawan-kawan kita mana testimoni iman ni. Ya, ini bukan sekadar untuk pasangan tahu, untuk anak-anak pun boleh juga. Jiran sebelah pun boleh juga kalau nak tegur. Ya, kadang susah Ustaz kan nak tegur orang. Tentang malam pukul 2 pagi bos prank minta kepada Allah dua Rasa benda tak tu. campak je motor dia kan. Tapi Alhamdulillah, InsyaAllah Ustaz akan kena usahakan. Satu soalan terakhir sebab masa kita pun agak terbatas Ustaz. Sahabat kita di Facebook IKIM FM daripada Laila kata, Ustaz, macam mana cara atau situasi nak menegur ayah yang dah berusia 77 tahun tapi tak nak solat, tak puasa sedangkan dia masih sihat, dan bila suruh Panggil lisanul hal, maknanya dengan cara perbuatan orang pun tak faham kadang-kadang. Ada jenis orang yang tak faham tau. Dia kena disebut pun dia faham. tu buat hal apa budak ni. Dan ketiga dengan cara rohani. Rohani dengan doa lah. Sulamkan ketiga-tiga ni. Bergerak sekali. Bergerak sekali. Ada kadang cakap, kadang kita pun tunjukkan contoh dia. Kemudian ada juga kita kita doakan dia. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Kita sampai ke hujung-hujung Ustaz. Mungkin sedikit kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Kita bincang nama Allah Al-Mumin, Allah yang mematikan. Okey. So, ini maknanya kita bincang pada permulaan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bila datang kematian tidak secepat sesaat, tidak lambat sesaat. Tapi kenapa ada doa panjang umur? Kan? Sebab apa?
Sebab kita minta Allah akan bagi satu antara tiga ataupun tiga-tiga sekali. Iaitu panjang umur badan, umur amalan ataupun kualiti umur. Okey. Kemudian kita kongsikan pada segmen yang kedua iaitu macam mana dalam fokus rumah tangga, ada kita sebut rumah tangga tu mati. Ada rumah tangga sakit kan, ada rumah tangga sakit tak mati-mati kan. Jadi Lihat pula umurnya. alhamdulillah. Kalau rumah tangga kita sakit, kita kena ubat. Macam badan lah ya. Hatta kalau sakit kecil pun tak diubat, mungkin sembuh, mungkin makin melarat. Betul. Bermula dengan kecil je. Kan katakan contoh kita gatal-gatal kecil kan, badan kita gatal-gatal kecil kan. Tak diubat, mungkin merebak satu badan. Dan mungkin jadi benda yang lain pula. Merebutkan orang bukan kadang. Jadi maknanya sekecil-kecil sakit pun kena ubat. Cari ubat. Kalau badan pun kita kena ubat. Rumah tangga tu macam juga kehidupan. Macam orang lah. Orang juga kan. Kadang kepala yang sakit. Kan? Kadang kaki yang sakit. Bahagia tu sampai ke akhirat. Sebab antara perkara yang paling membahagiakan kita manusia bila kita masuk syurga, satu keluarga masuk syurga. Benda Allah sebut dalam Quran apa nama, man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang diberi kitab dalam tangan kanan maka dihisap dengan hisap yang ringan dan akan dikembalikan kepada keluarganya dengan keadaan gembira bahagia. Allah sebut dalam Quran benda ni Mudah-mudahan Allah kurniakan saya, dijaga hati seluruh yang mendengar dan melihat di FB kita dan yang menekan butang share. Allah kurniakan keluarga bahagia sampai akhirat. Amin. Amin, Ya Rabbal amin, Alamin. amin. Kita akhirkan dengan doa Ustaz. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikanlah ahli keluarga kami ahli keluarga yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Berkatilah rumah tangga kami, ya Allah. Perbaikilah ahli keluarga kami, ya Allah. Perbaikilah segala permasalahan rumah tangga kami, ya Allah. Berikan jalan keluar kepada kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini dan doanya juga moga-moga kita semua dikurniakan Allah SWT rumah tangga yang hidup. Hidup sampai syurga insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.